Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kelas Sirah 5 Uthman. Saya Mu'alimah Najibah, 9 Februari 2021. Tajuk hari ini ialah beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita akan pelajari tentang perkembangan agama Islam. Bagaimana berlakunya perkembangan agama Islam? Bermula apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah dengan menerima pelbagai ancaman. Seperti mana yang kita tahu, bila di Mekah Rasulullah berdakwah, hanya kurang daripada 100 orang yang menerima dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tujuan berhijrah ke Madinah adalah untuk menuntut keredaan Allah dan mengembangkan agama Islam. Perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Terdapat 5 perkara penting dari sudut akidah, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Okey, pada minggu pertama kita belajar tentang beriman kepada Allah. Pada minggu kedua kita belajar tentang beriman kepada malaikat. Minggu ketiga kita cuti dan minggu keempat sekarang adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Okay. Nabi ialah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan diberi wahyu untuk dirinya sahaja. Manakala Rasul ialah manusia yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada manusia. Para Rasul telah diutuskan untuk seluruh alam, tidak kira kaum ataupun bangsa. Kita boleh tengok perbezaan di sini antara Nabi dan Rasul. Nabi akan sampaikan wahyu untuk dirinya sahaja, manakala Rasul akan menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan kepada manusia. Penurunan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Okey, Allah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun. Al-Quran adalah lengkap dan sempurna. Yang kita tahu, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang kita guna sampai sekarang, sampai hari kiamat, yang tidak pernah ditokok tambah, yang tak pernah diolah. Al-Quran adalah lengkap dan sempurna. Penurunan Al-Quran dinamakan sebagai peristiwa Nuzul Al-Quran. Peristiwa penurunan Al-Quran ni berlaku pada 17 Ramadan bersamaan dengan 41 tahun keputeraan Rasulullah SAW. Peristiwa ini sebagai permulaan disinari cahaya keimanan dan kebenaran Islam. Beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Jibril adalah ketua segala malaikat. Tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Ada 4 buah kitab yang kita wajib beriman, iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan akhir sekali yang kita guna sampai sekarang adalah kitab Al-Quran. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat
diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahasa kitab Taurat adalah Ibrani atau Hebrew. Kitab Taurat diturunkan untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Isi kandungan kitab Taurat adalah pengajaran dan bimbingan. Dalam kitab Taurat juga ada menerangkan bahawa seorang Nabi akhir zaman akan dilahirkan, iaitu Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail AS. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud AS. Bahasa kitab Zabur adalah Syriani dan diturunkan untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Isi kandungan kitab Zabur adalah kata-kata hikmah dan nasihat. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan dalam bahasa Ibrani dan Hebrew. Diturunkan untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Isi kandungan kitab Injil ialah hukum-hukum yang khusus dan terbatas kepada Bani Israel sahaja. Nabi Isa mengajarkan kitab Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun. Okey. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Diturunkan untuk bangsa Arab dan seluruh umat manusia sehingga kiamat. Isi kandungan dalam kitab Al-Quran adalah syariah. Kitab Al-Quran ni tetap terpelihara. Betapa sucinya kitab Al-Qurannya, dia tetap terpelihara sehingga kiamat. Ini saja kelas pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi.